Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, fadil tuan imam, tuan Bilal, pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah saya dapat sampai tuan-tuan dengan jalan yang teramat jam sangat hari ini. Saya keluar rumah 6 suku tuan-tuan. Dari sini 7.45 insya-Allah. Saya pun tak tahu kenapa hari ini teruk sangat. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-93 daripada surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Tiadalah orang-orang beriman dan beramal saleh itu berdosa tentang apa yang telah mereka makan dan minum pada masa yang lalu, sekiranya mereka takut dan beriman dan beramal saleh. Kemudian mereka sekali lagi takut dan beriman, kemudian sekali lagi takut dan berbuat ihsan, kebaikan. Dan Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan bahawasanya orang-orang mukmin dan beramal saleh itu, baik yang masih hidup ataupun yang telah mati, tiadalah ia berdosa dan tiadalah dia ambil tentang apa yang telah mereka makan, hasil daripada judi, minuman keras, ini arak, pada masa yang lalu sebelum kedua-duanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan saja mereka itu apa dia syarat dia. Yang dulu tu sudah tuan-tuan ya. Yang dah lepas tu lepaslah. Dah taubat dan sebagainya. Dulu dia belum Islam, mabuk, arak, judi itu biasa. Bila dah Islam, beriman, apa maksudnya? Dalam ayat ini Allah Taala sebut beberapa kali. Wa amilus salihat, ala alladzina amanu wa amilus salihat. Apa dia? Mattaqaw wa amanu wa amilus salihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Berapa kali tu? 3 kali sebut. Jadi apa makna yang Allah Taala berulang-ulang kali menyebut yang pertama, mereka takut kepada Allah dan beriman dengan hukum hakam agama yang telah diturunkan. Beriman dengan apa yang telah diturunkan dan beramal saleh yang telah disyariatkan seperti solat, puasa dan sebagainya. Yang pertama sekali iman, percaya baru amal. Tuan-tuan kemudian yang kedua, mereka takut melanggar apa dia? Mereka takut melanggar apa yang telah diharamkan. Sebaik saja mereka tahu pengharaman itu, yakni judi dan arak, mereka terus takut kepada Allah, tinggalkan dan beriman dengan adanya pengharaman tadi, serta apa juga daripada hukum-hukum yang telah diturunkan. Bukan itu saja, apa yang lagi yang lepas turun? Bukan arak dan judi, semua perkara yang akan diturunkan selepas itu, mereka takut. Dan mereka takut, beriman dan mereka beramal, yakni apa? Meninggalkan. Dan yang ketiga, kemudian mereka bertakut lagi. Takut lagi apa? Takut yang ketiga ni, takut mereka jatuh melakukan maksiat, melanggar perbuatan yang telah diharamkan tadi. Jadi bila mereka takut melanggar perbuatan tadi, apa nak buat? Yang disebut tadi, summat taqaw wa ahsanu, kemudian mereka melakukan kebaikan, yang telah disempurnakannya dengan secukup-cukupnya dalam perkara wajib maupun dalam perkara sunat. Ahsanu tu, summat taqaw wa ahsanu tu apa dia? Menyempurnakan segala perkara yang wajib sesempurna yang mungkin, kemudian tambah pula dengan yang sunat. Habis solat fardu tambah dengan solat sunat.
Habis solat isyak tambah dengan solat sunat. Tak cukup malam tahajud. Kan? Besok pagi fardu lagi, sunat lagi. Itu dia. Jadi perkara-perkara baik ini akan menutup perkara-perkara yang buruk. Ya, itu yang Nabi sebut ya. Apa dia? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutlah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Jadi yang buruk tu cepat-cepat buat baik. Dan apa perkara baik yang paling cepat nak tutup yang buruk? Sedekah. Masya Allah. Sedekah ni tuan-tuan, cepat Allah Ta'ala balas. Ni bos saya jabat, dia suruh ceritalah, dia kata akan kelebihan sedekah ni yang berlaku pada dia. Hari Jumaat lepas dia bawa anak buah makan. Ni petang tu sebelum saya balik pejabat, kau cerita, dia pun WhatsApp, kau tengok WhatsApp, dia kata tengah hari tu dia belanja orang makan. Tak dan maghrib, dia cakap orang yang tak pernah bayar hutang dia bertahun-tahun tiba-tiba bayar. Dia tak pernah ingat dah pun. Dia kata Masya Allah. Baru bagi orang makan. Betul, yakin tuan-tuan. Sedekah ini, itulah sedekah itu. Setakat menutup tapi membuka pintu rezeki. Lepas itu disuruh kita sedekah subuh. Sedekah subuh. Tiap pagi datang surau, datang masjid, bawa. Masuk dalam tabung. Itu hari-hari. Tak kiralah berapa sen, berapa ringgit tuan-tuan, kadar kemampuan. RM1, RM2, kan, hari-hari. Tengoklah apa yang datang tuan-tuan, insyaAllah. Yakin. Sebab tu tiap-tiap pagi ada malaikat. Malaikat ni berdoa kepada Allah. Saya selalu cerita dah tuan-tuan. Mumfiqan khalafa, mumsikan talafa. Siapa yang menginfakkan hartanya, gantikan dia. Siapa yang tahan, musnahkan dia. Setiap pagi ada malaikat yang berdoa. Itu yang penting tuan-tuan. Masuklah kadar berapa pun tuan-tuan ya. Jadi dalam ayat ini apa dia? Berapa kali suruh takut, jangan melakukan maksiat, dan ikutlah. Buatlah kebaikan. Yang wajib tu dah tentu. Yang sunat ini tambahan. Ya, yang sunat-sunat ini tambahan tuan-tuan ya. Jadi Allah mengasihi orang yang berbuat ihsan, iaitu apa? Menghilangkan sifat buruk dan keji yang ada dalam hati. Ni maksudnya ihsan ni tadi. Menghilangkan sifat keji dan buruk yang ada dalam hati yang disebabkan oleh judi dan arak tadi. Ya. Judi dan arak ini membawa kepada permusuhan, pergaduhan, kebencian, menghalang daripada mengingati Allah. Jadi buat baik. Nak tutup yang ni, dulu dah biasa mabuk, sekarang ni macam mana? Tutup dengan kebaikan. Ada yang meriwayatkan, ya, ada riwayat yang meriwayatkan semasa pengharaman arak tadi diturunkan, setengah para sahabat Nabi bertanya, bagaimanakah hal keadaan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, padahal mereka ada yang minum arak dan makan hasil judi. Maka turunlah ayat ini. Ada yang kata, sahabat tanya pada Nabi, yang dulu-dulu tu macam mana? Ya, sebelum diharamkan arak ni, mereka mengambil hasil daripada arak, judi dan sebagainya. Ya, maka turunlah ayat ini. Yang dah lepas tu, lepaslah. Ya, yang kita ni kalau yang dah lepas ni ada salah, taubatlah, tu aja. Kan? Dan kesimpulannya, barang siapa yang beriman dengan betul dan mengamalkan mengikut peraturan yang sepatutnya, hingga mencapai tingkatan ihsan, iaitu tingkatan tinggi dalam berbuat kebaikan, maka tiadalah dosa apa yang telah mereka makan dan minum yang lepas tu. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ayat yang ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah menguji kamu dengan sedikit cubaan daripada hasil buruan yang kamu tangkap dengan tangan kamu dan atau tombak kamu, supaya diketahui Allah siapa yang takut kepadanya pada masa gaib, yang ini tidak dilihat. Barang siapa yang melanggar batasan tersebut, maka baginya siksaan yang pedih. Okay. Ayat ini diturunkan, ni ada cerita ayat ini tuan-tuan ya. Ayat ini diturunkan pada tahun yang ke-6 Hijrah di Hudaybiyah. Dan tahu Hudaybiyah kan, tempat orang miqat. Ada tempat sejarah sedikit di situ, tempat perjanjian Hudaybiyah. Tapi sayangnya tempat tu tak dijaga tuan-tuan. Daripada saya mula pergi tahun 90-an sampai sekarang macam tu lah tempat dia tuan-tuan. Tak berubah-ubah kan? Padahal tu jalan utama ya. Jalan besar tuan-tuan kan, sian tengok. Daripada bayang saya pergi mula tahun masa tu saya umur 20-an tuan-tuan ya. Pada tahun 90 berapa, 94 sampai sekarang hampir tiap-tiap tahun pergi. Macam tu lah tuan-tuan. Allah sian. Tak dijaga. Wallahu a'lam. Itu Hudaybiyah ya. Dulu ada pokok ya. Belakang tu ada masjid tapi dah runtuh dah terbakar ke apa saya pun tak tahu. Pada waktu itu orang Islam bersama Nabi sedang beredar bergerak daripada Madinah menuju Mekah untuk mengerjakan ibadat umrah. Tetapi di tengah jalan mereka dihalang oleh kaum musyrikin, jadi terpaksa berhenti di Hudaybiyah. Jadi Nabi masuk daripada Hudaybiyah, Nabi tak masuk daripada Tanaim. Ya, pusing sikit. Jauh. Ya, baik. Jadi semasa di Hudaybiyah inilah orang-orang yang berihram mengerjakan umrah diuji oleh Allah Ta'ala. Dengan ujian apa? Dikerumuni oleh pelbagai binatang liar dan burung-burung sepanjang jalan. Mereka cuba menangkapnya dan memburunya. Lalu turunlah ayat ini. Orang yang dalam ihram tidak boleh berburu binatang darat. Tak boleh berburu tuan-tuan ya. Dia kena faham haiwan darat. Haiwan darat ni burung, kijang, rusa, arnab. Monyet tak masuk sebab dia bukan binatang buruan. Ada yang tu nyamuk gigit. Nyamuk. Dia biar. Kenapa tak pukul? Nanti kena dam. La ilaha illallah. Tu nyamuk. Kan? Termasuk binatang buruan darat tuan-tuannya belalang. Dia ada musim-musim. Biasanya bulan 2, bulan 3 tu musim belalang tuan-tuan ya Allah. Masjidil Haram penuh dengan belalang. Kalau terpijak kena dam. Saya pernah tanya guru saya, kalau terpijak apa? 10 rial. Seekor binatang. Seekor belalang yang hidup. Kalau terpijak mati. Termasuklah kat situ merpati. Jangan usik-usik merpati kalau kita dalam ihram. Maka orang-orang ini tuan-tuan dicuba. Allah Ta'ala cuba. Bila dalam ihram tu binatang senang datang. Itu cubaan. Yang memang Allah Ta'ala sebut. Maka turunlah ayat ini melarang. Ayat ini berbentuk sumpah. Yang ini Allah Ta'ala benar-benar ingin menguji orang yang sedang dalam ihram. Ingat. Orang yang sedang dalam ihram ini betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kiralah ujian tu macam mana tuan-tuan. Apabila dalam ihram ni tuan-tuan ya Allah. Macam-macam ya ujian yang datang. Jadi ujian ini dianggap mereka diuji dengan satu ujian yang mereka anggap ringan, iaitu tegahan membunuh binatang darat yang halal dimakan. Apa dia? Binatang buruan darat yang halal dimakan. Bukanlah sebagai ujian besar atau berat, tetapi ya, ujian ini apa dia tuan-tuan? Biasa. Tapi nak tak kalau binatang tu datang? Senang pula datang binatang ni. Macam jinak pula, tak payah susah-susah.
Tapi kalau tak dalam ihram payah, nak kena buru, nak kena lari. Yang ni tak, binatang banyak. Inilah ujian, tuan-tuan. Samalah macam ni dalam tafsir ni kata, ujiannya sama dengan larangan menangkap ikan pada hari Sabtu kepada Bani Israel. Pada Bani Israel tak boleh bekerja pada hari Sabtu. Tapi pada hari Sabtu lah ikan banyak. Jadi tergoda. Samalah macam ni. Tuan-tuan, mereka pandang ringan. Tapi godaan itu lama-lama makin besar. Setiap kali ni banyak pula. Setiap kali. Jadi tuan-tuan ya. Jadi itu yang mereka tidak melanggar larangan. Mereka tidak melanggar larangan berburu itu semasa dalam datangnya cubaan. Sebaliknya kaum Bani Israel yang cuba menangkap ikan dan tangkap ikan pada hari Sabtu jadi beruk. Dan ada yang jadi babi. Tuan-tuan ya. Jadi orang Islam ni tak ada lah. Tapi haram, kena dam. Tegahan memburu ini telah ditentukan pada binatang-binatang yang halal sahaja. Seperti burung. Ataupun telurnya yang mudah dipegang atau ditangkap dengan tangan. Dan jenis-jenis seperti kambing gurun, ya, kuda belang, burung kasuari yang duduk dekat itulah di padang pasir. Tuan-tuan, saya naik Gua Hira, Jabal Nur. Yang punya saya terkejut, dekat atas puncak bukit tu tuan-tuan ada kambing. Banyak pula tu. Duduk jalan dekat lereng-lereng bukit yang curam tu. La ilaha illallah. Saya kata kambing ni makan apa lah duduk atas. Tuan-tuan dah biasa dengan cerun-cerun bukit tu. Saya kata ya Allah, ada kambing kan, macam mana dia naik kan. Masya Allah tuan-tuan tu pelik tu. Jadi apa tujuan cubaan ini? Untuk diketahui. Allah Ta'ala dah tahu dah. Tapi siapa yang paling takut di kalangan hamba-hambanya tidak tergoda dengan binatang-binatang tadi. Ya, betul, dalam ihram ni senang pula binatang-binatang ni dekat. Burung, arnab, ya, hijang, rusa. Ya, jadi itu cubaan lah tuan-tuan. Nak ambil, nak bunuh, tak nak bunuh. Nak tangkap, tak nak tangkap. Jadi itu bergantung pada iman masing-masing. Barang siapa yang melanggar larangan ini, walhala sudah tahu, maka Allah mengancamnya dengan menyiksa dengan seksaan yang pedih. Itu seksaan yang pedih. Itu larangan kepada orang yang sedang berihram. Ihram aja tuan-tuan, jagalah pantang larang yang 8 itu. Tak boleh pakai minyak wangi. Ya, tak boleh pakai minyak wangi. Tak boleh mensentuh bersama orang perempuan, tak boleh memotong pokok, ya, berburu, pakaian kena tidak berjahit. Masuk berjahit tu bercantum. Ya, dia mesti kainnya lepas. Itulah kain ihram. Itu larangan itu. Tak boleh memotong rambut, potong kuku. Tuan, yang jumpa orang buat haji, kalau haji tamatuk tak apa, dia nak tanggalkan ihram itu dia bayar dam, panggil dam tamatuk. Tuan-tuan ingat lagi tak yang pergi haji? Lupa habis lah saya. Lupa kan, betul kan? Ingat tuan-tuan, ada yang pergi buat haji ifrat, la ilaha illallah, tuan-tuan. Habis panjang, tak boleh potong kan. Kuku macam pontianak. Saya kata la ilaha illallah. Sanggup kan? Semangat tu jaga ihram tu. Kita ni jaga ihram 3 hari pun, ya Allah, rimahnya kan. Dia bukan rimah siapa tuan-tuan. Tak boleh tu, tak boleh ni kan. Tak boleh pegang benda wangi kan, apalagi minyak wangi. Macam-macam nak kena jaga. Lain beza dengan ihram. Kalau tak ihram tak apa. Tapi orang berbulan-bulan, sebulan lebih. Tapi biasanya orang buat haji ifrat ni orang yang penerbangan akhir, 1-2 penerbangan yang terakhir itu. Ada juga yang buat daripada sebulan tu.
Buat haji ifrat memang saya tabik. Kalau dengar bapak saya cerita, sebab bapak saya pergi haji naik kapal laut. Berapa bulan tuan-tuan? Berbulan-bulan orang buat haji ifrat. Itu lagi teruk dia kata. Dia kata dia Allah. Memang tabik. Kita nak jaga berapa hari tuan-tuan? Wukuf lap. Daripada apa? Daripada ihram 8, 9, 10 pagi itu dah melontar kan. Dah boleh dah buka sebahagian daripada ihram. 3 hari ya. Kan? Itu pun tak tahan dah rimah. Kan? Ni orang yang berbulan-bulan macam mana tuan-tuan? La ilaha illallah. Memang saya kagum betul lah. Kan? Hari pakai ihram tuan-tuan. Ya? Baik. Ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan sedangkan kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu yang telah membunuhnya dengan sengaja, maka balasannya ialah menggantikannya seperti apa yang telah dibunuhnya dari jenis binatang ternak tadi, mengikut hukuman 2 orang yang adil di antara kamu, sebagai korban yang disembelih di tanah haram Makkah, atau membayar kafarah denda dengan memberi makan orang miskin, atau diganti kafarah itu dengan puasa. Tujuannya supaya merasakan kesusahan dirinya, dan Allah telah mengampunkan perkara yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan kembali, nescaya Allah Ta'ala menyiksanya, dan Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi berhak menyiksa. Ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menegah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya jangan memburu binatang semasa dalam ihram. Memburu tu apa dia? Tangkap, kuasai, kurung, tu. Sekalipun untuk dipelihara, tak boleh. Tangkap merpati untuk dipelihara, tak boleh. Dalam ihram. Luar ihram tak apa. Kan? Ataupun apa tuan-tuan? Jangan kita lalu-lalu kat merpati tu. Dia tengah makan kan? Kita nak pergi masjid. Kita sergah dia. Merpati tu terbang, terlanggar dinding, mati. Menedam. Main-main tuan-tuan. Walaupun kita tak secara betul, tapi kita sergah, sengaja kita sergah. Kalau kita lalu, kalau kita sergah dia, apalagi kita buru. Itu tak boleh. Kena dam. Maka pada ayat ini dengan tegas lagi Allah Ta'ala melarang. Yang tadi itu larangan juga, tapi ini lagi tegas, semasa ihram haji ataupun umrah. Dan larangan ini, barang siapa membunuh dengan sengaja, maka balasannya sebanding dengan apa yang telah dibunuh tadi daripada jenis binatang ternak, iaitu sebanding dalam bentuk dan rupa bentuk itu sekiranya boleh didapatkan. Dia makna dia kena ganti dengan apa yang telah dibunuh tadi, kalau boleh dapat. Kalau tak boleh dapat, daripada Jabir, Nabi bersabda, fi dhani idza asabahu al-muhrim kabshun wa fi dhabbi syatun wa fil arnabi anakun wa fil yarba jafratun. Denda bagi orang yang berihram, seekor binatang dhab yang dibunuhnya ialah seekor kambing kibas. Dhab itu dia kena ganti dengan kibas, seekor kibas. Kambing yang bulu tebal tuan-tuan, tapi bukan biri-biri, dia ada jenis dia sikit. Kalau tuan-tuan nak tengok pasar dia, pergi pasar apa dekat luar Mekah tu, pasar Al-Qa'qi, Abdullah Al-Qa'qi. Kata riwayat, kata cerita lah orang, Abdullah Qa'qi ni orang yang paling kaya dekat Mekah.
sampai dia ada kilang gandum. Jadi kawasan tu dipanggil, ada jalan tu, jalan dipanggil Abdullah Al-Qaqi. Dia ada pasar borong kat situ tuan-tuan. Binatang hidup, binatang darat, semua ada. Ada kambing, unta, lembu, semua tuan-tuan. Hidup ya. Bukan mati, dah siap. Ada yang hidup. Lepas tu ada pasar yang dah siap sembelih. Ada pasar buah, ada pasar macam-macam tuan-tuan. Ya, besar tu pasar buah tuan-tuan. Pasar buah pun ada. Buah-buah. Kita biasa tengok buah apa tuan-tuan? Buah yang kita tengok buah biasa lah. Tapi dia ada buah yang daripada Arab. Buah-buah yang di padang pasir. Yang kita tak biasa tengok tuan-tuan. Dan pada seekor kijang sama dengan kambing biri-biri. Arnab sama dengan anak kambing. Dan seekor yerbok ialah seekor anak biri-biri bertina. Yerbok ni, kalau tak silap saya macam tikus. Dia bukan tikus tuan-tuan, semacam tikus kalau tak silap saya. Macam tikus padang pasir. Yerbok. Kaki belakang dia besar, kaki depan dia kecil. Kalau tak silap saya lah tuan-tuan. Dan jika tiada dapat binatang-binatang tadi, denda dia apa? Hendaklah dianggarkan harga binatang yang telah dibunuh mengikut taksiran tempat itu. Tempat yang dibunuh tu taksirannya benar. Berapa harganya? Berapa harganya? Para ulama sepakat menghukum bahawa orang yang sedang ihram, haji ataupun umrah, haram membunuh binatang buruan. Akan tetapi jika orang yang berihram itu memakan daging binatang yang telah diburu oleh orang yang tidak berihram, hukumnya harus. Ini disandarkan dengan satu hadis Nabi SAW, bahawasanya Nabi dan para sahabat ada memakan daging keldai hutan yang dia hadiahkan orang kepadanya. Dia makan tak apa tuan-tuan, dia tak bunuh sendiri. Maknanya penduduk kawasan tu dia pergi tangkap arnab misalnya, dia bagi makan kepada orang yang sedang ihram, tak apa. Bukan orang yang sedang ihram itu berburu. Adapun binatang buruan yang ditegah membunuhnya mengikut ini, ialah semua binatang liar yang halal dagingnya dimakan. Maka tiadalah dikenakan denda ihram sekiranya membunuh binatang yang jinak atau membunuh binatang-binatang liar yang tidak halal. Bukan binatang buruan. Tuan-tuan ya. Masalahnya kambing yang dia bawa. Orang dulu tuan-tuan zaman Nabi ni, kalau dia nak bawa pergi Mekah ni tuan-tuan, dia bawa binatang sendiri daripada Madinah. Susah tuan-tuan. Itu dah lah bawa, macam kita ni bawa beg, bawa binatang lagi. Beg mana, binatang mana. Zaman tu dia bawa binatang-binatang. Jadi kalau binatang tu tak apa. Binatang-binatang yang liar yang tidak halal. Binatang-binatang liar yang tak halal. Dah, tu. Monyet. Kan? Yang tak halal. Lagi apa? Kalau dab tu halal. Apa ni? Selalu yang kat dapur tu. Serigala. Serigala. Tu tak apa. Nyamuk. Ini tak ada biar nyamuk ni. Kan kena dam ustaz. La ilaha illallah. Biar nyamuk tu gigit sampai kenyang terbang tuan-tuan. Ni orang tak habis mengaji. Itulah suruh datang khusus. Dia datang khusus tuan-tuan. Tapi tak faham. Payah tuan-tuan. Stres juga orang tabung haji ni. Bagi khusus ni. Berapa khusus tuan-tuan? 14 minggu tak silap saya. Saya ikut khusus ni 14 minggu 2 tahun tuan-tuan. 2 tahun. Kan? Lepas tu buat ujian. Adalah dia tanya kan. Dah khusus dah 14 minggu tuan-tuan. Tak faham. Allahu Akbar. Lama sangat khusus. Kan? Tu orang kita kata apa? Belajar bulu kasap dapat ujung pangkal lesap. Ingat tuan-tuan. Ujung ingat, pangkal lesap tuan-tuan. Ingat. Betul bagus tabung haji bagi buku kan. Bagi buku macam-macam. Saya ingat kat maktab tu, saya study baca buku.
Dah kena perli pula dah. Ustaz, macam nak periksa besok. Nampak tak? Masing-masing bagi buku. Buku tu buku ni suruh baca kan. Mana tahu pantang larang semua. Bila baca macam nak periksa ustaz besok. La ilaha illallah. Nanti beletihnya orang kita kan. Baik. Jadi mana tadi? Jadi binatang buruan yang ditegah mengikut ayat ni, binatang yang apa tadi? Tidak halal, atau membunuh binatang-binatang dari jenis serangga. Nah, jenis serangga tak apa. Nyamuk, kutu, kena bunuh tu. Baik, termasuk juga 5 macam binatang jahat yang datang daripada hadis Nabi. Binatang-binatang yang boleh dibunuh: gagak, kalajengking, burung helang, tikus dan anjing gila. Nabi suruh bunuh. Tapi gagak ni kita tak lalu nak bunuh kita, tuan-tuan. Banyak sangat. Kan? Dah jadi macam itulah kan. Kita selalu kalau sukan, tuan-tuan perasan tak? Kita punya maskot apa? Harimau. Kan? Macam-macam binatang. Kenapa kita tak ambil gagak, tuan-tuan, yang memang banyak di negara kita, tuan-tuan? Kan? Ini binatang yang susah nak jumpa. Harimau mana nak jumpa, tuan-tuan? Nak pergi zoo je lah. Cuba ambil gagak, tuan-tuan. Masyhur. Ya? Di Selangor dan wilayah ni, tuan-tuan. Pelik gagak ni, tuan-tuan. Ada pokok rambutan kat rumah, tuan-tuan. Gagak ni makan rambutan rupanya. Itu yang saya pelik tu. Gagak makan rambutan. Ingatkan musang makan rambutan. Ya, ni. Apa dia? Kalajengking. Okey, burung helang yang menyambar makan, tikus dan anjing gila. Kata Imam Malik, memasukkan dalam kumpulan anjing gila itu segala binatang yang mendatangkan bahaya, binatang buas, serigala, harimau, harimau kumbang. Kerana binatang-binatang itu lebih besar mudaratnya daripada anjing gila. Serigala, kita tak jumpalah serigala, kita tak ada. Harimau. Harimau. Tuan-tuan dulu kecil-kecil kampung saya adalah, tuan-tuan, selalu makan apa? Kambing. Harimau kumbang. Mana tengok, tuan-tuan, harimau kumbang. Warna hitam. Ada rumah yang ujung-ujung tu. Masa tu hutan tu dekat tepi kampung, tuan-tuan. Sekarang hutan tak ada dah. Habis. Ada rumah orang kampung saya, tuan-tuan, kalau pagi-pagi tu kuku harimau tu tinggal dekat tiang rumah. Sebab malam-malam harimau datang asahu. Sebab tu dulu, tuan-tuan, masa saya kecil dululah kat kampung ni, hukuman yang paling mengerikan adalah tidur dekat beranda. Dia tak pukul. Malam ni kau tidur dekat luar. Ya Allah, Tuhan ya Karim. Itu serupa kasih mati lah, tuan-tuan. Itu serupa kasih mati, tuan-tuan. Tapi sekarang, tuan-tuan, jangan hukum budak-budak hari ni. Malam ni kau tidur kat luar. Dia naik LRT, naik bas, habis, tuan-tuan. Budak sekarang. Budak dulu tak boleh, tuan-tuan. Kau dah hukum tidur dekat luar. Serupa macam nak pengsan. Dia tak payah rotan. Malam ni tidur kat luar. Meraung-raung. Baik. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum, mengikut hukuman 2 orang adil. Apa? Yang menetapkan hukuman perkara membayar ganti rugi tadi, yang nak tetapkan harga berapa, hendaklah 2 orang yang adil, lagi berpengetahuan. Tujuannya supaya mengesahkan sama ada denda itu sesuai ke tak sesuai. Denda ni, kau dah bunuh ni, apa denda dia? Berapa harga ni? Berapa nak taksirkan? 2 orang yang berpengalaman. Ni biasanya kami jual ini, arnab ni harga 30 dinar. Misalan. Atau 30 dirham. Okey, bayar. Bayar denda. Misalannya. Hadyam balighal Ka'bah, sebagai korban yang disembelih di Madinah. Denda atau ganti tadi berupa binatang yang sah dijadikan korban
denda atau ganti tadi, lalu disembelih di tanah haram Mekah supaya dagingnya dibagikan di fakir miskin di Mekah tadi. Ataupun dia tadi denda dia apa? Cari kambing. Okey, ni denda dia cari kambing, sembelih di Kaabah di tanah haram. Afkafaratun tu'amu miskin, ataupun membayar fi kafarah denda dengan memberikan makanan orang miskin. Sekiranya tidak dapat menyembelih ganti binatang tak ada, boleh pilih. Ni dam ni, kan dam ni macam-macam jenis dam tuan-tuan ni. Tuan-tuan tahu dam ni bukan dam haji ni tuan-tuan. Dam apa ni, denda haji dan umrah ni, kafarah. Ya, dipanggil dam. Tahyir, taghyir, macam-macam jenis tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi kalau ni dia kena bayarlah ikut kesesuaian. Kalau tak ada kena bayar apa? Kafarah memberi makan fakir miskin. Atau kalau dah tak ada kena ganti dengan puasa. Puasa tulas. Dia kena ikut turutan. Ada dam-dam tu kena ikut turutan. Ada yang boleh pilih. Baik, dalam hubungan ini kata Imam Ibnu Jarir Al-Tabari daripada Ibnu Abbas, jika orang yang sedang berihram itu membunuh binatang buruan, dia hendaklah membayar denda. Jika membunuh kijang atau seumpamanya, maka dia kena menyembelih seekor kambing di Mekah, kambing biri-biri. Jika tiada, hendaklah memberi makan fakir miskin 6 orang. Bayar fakir miskin makan 6 orang. Jika tak ada, hendaklah puasa 3 hari. Ataupun sekiranya membunuh lembu hutan, besar, lembu liar yang ada dalam hutan itu, apa, semacam seladang atau kita itulah kan, biasa seladang duduk dalam hutan, maka hendaklah dia kena sembelih seekor lembu. Jika tiada, puasa 20 hari. 20 hari. Atau sekiranya membunuh burung kasuari, burung unta, keldai hutan atau seumpamanya, hendaklah dia menyembelih seekor unta. Jika tidak, maka dia kena puasa 30 hari. Atau memberi makan 30 orang miskin. Kalau tak boleh bagi makan 30 orang miskin, hendaklah dia berpuasa 30 hari. Dan makanan yang diberikan itu adalah tiap-tiap seorang 1 mud yang mengenyangkan. Satu mud ni 1 cupak. Dia ada beza cupak dengan gantang, tuan-tuan. Yang 1 gantang tu zakat fitrah. Liyadhuku wabala amrih, tujuannya untuk merasakan susah. Semua denda ini kerana apa? Untuk merasakan kesusahan dan kerugian yang ditanggung. Untuk merasakan susah. Sebab itu dalam Al-Quran kata orang buat haji umrah ni apa tuan-tuan ya? Dalam hadis sebut mereka berdoa dengan keadaan husud masai. Ya. Dan apa tuan-tuan? Wa ala kulli dhamiri yatina min apa dia? Min fajjin amid, dengan binatang tunggangannya yang dah kurus sebab datang dari tempat yang jauh. Al-Quran menceritakan orang nak buat haji ni tuan-tuan, binatang tunggangannya jadi kurus. Sebab apa? Jauh jalan. Ya, itu adat orang menunaikan haji dan umrah. Hari ini tuan-tuan, Masya Allah, ya, tak sampai 1 hari sampai dah, 9 jam dah sampai. Kan? Masya Allah. Naik apa dia? Naik bas ataupun turun di Madinah, kan? Ya, sampai rehat, terus mengerjakan umrah ataupun inilah, kalau dia masuk dengan haji itu tamatuk, buat umrah lah dan sebagainya. Jadi nampak tuan-tuan, jadi tak nampak macam ada kesusahan kalau hari inilah, tapi itulah sepatutnya kan. Ada orang hari ini memanglah semua nak senang tuan-tuan, bayarlah berapa. Cuma bila Covid ni tuan-tuan, ni masalah pula lah. Ramai yang ada yang batal, tak boleh nak buat umrah. Dan tempat saya, asrama dah dijadikan pusat kuarantin. Orang yang balik umrah ni kena kuarantin. Allahu Akbar. Sian nak tengok tuan-tuan. Yang bawa bas tu pun pakai PPE tu. Masuk
Mana tu? Tempat tu tutup, orang lain tak boleh masuk. Sebelah blok saya. Ya. Baik. Virus apa yang terbaru, ya, apa Omicron. Baik, afallahu amma salaf, dan Allah memaafkan perkara yang telah lalu. Kesusahan tadi, kesalahan kerana memburu binatang tadi, sebelum kamu tanyakan kepada Nabi dan mengetahui hukumnya, maka dia diampunkan oleh Allah. Yang dah lepas tu, sebelum ayatnya turun, sebelum hukum turun, tak apa. Dan barang siapa yang melakukan kembali, Allah akan menyiksanya. Jadi kalau dia dah diampunkan, buat jahat lagi, itu memang nak kena lah. Ya, nak kena siksaan yang pedih. Baik, itu hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah. Kemudian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyara wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Dihalalkan kamu menangkap binatang buruan laut dan makanan dalam laut untuk dinikmati oleh kamu dan orang yang sedang dalam perjalanan. Tetapi kamu dilarang memburu binatang darat selama kamu masih dalam ihram. Takutlah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan. Okey. Apa hukum yang ada dalam sini? Nah, setelah diterangkan tadi hukum-hukum binatang darat yang haram, di sini Allah Ta'ala menerangkan hukum berburu dan makan binatang laut, iaitu halal. Binatang laut ni halal, tuan-tuan, ya, sama ada orang tu dalam keadaan ihram ataupun tidak. Binatang buruan laut, binatang laut lah, ikan, udang, sotong, ketam, apa lagi, tuan-tuan? Apa tu? Kerang, kepah yang besar-besar, kan? Lagi apa? Binatang laut, udang besar, lobster yang besar-besar, tuan-tuan. Udang lipan yang warna putih tu, dulu tak laku, tuan-tuan. Dulu tak ada orang nak makan. Sekarang sekilo berapa ringgit. Saya tanya orang ni, udang nak masak macam mana? Goreng kunyit, dia kata. Allahu Akbar. Lagi apa, tuan-tuan, yang ada dalam laut tu? Segala macam lah yang boleh dimakan, selama dia boleh dimakan. Okey, cuma dia berbeza mazhab. Ya, yang bagus ni mazhab Syafi'i kita lah, tuan-tuan. Apa yang ada dalam laut tu semua boleh makan. Kecuali yang beracun, yang memudaratkan, itu haram. Itu apa yang ada dalam laut. Ikan, Allah tak boleh lah. Ikan, belut, yang duduk dalam laut tu kan. Kalau lalu lah, tuan-tuan, lalu makan. Tangkap jerung. Tapi jerung ni orang tak makan daging, tuan-tuan, makan sirip. Orang makan sirip. Baik. Jadi, kalau dia tu dalam ihram ke, tak dalam ihram ke, halal. Yang haram cuma binatang darat. Binatang yang hidup dalam air, sama ada di laut, airnya masin, ataupun dalam sungai, telaga, kolam, airnya tawar, ikan, udang dan seumpamanya. Kecuali binatang yang dapat hidup di dua tempat. Dia hidup ni dua tempat. Itu haram. Dalam tafsir ini kata ketam batu. Dia hidup dua, air dan darat. Sebab tu ada yang tak makan ketam minyak atau ketam nipah, tuan-tuan, yang hitam tu. Tapi tu sedap, tuan-tuan. Orang katalah saya tak nak makan sebab daging dia padat. Tapi ada yang kata ketam tu memang duduk dalam air, cuma dia boleh tinggal dekat darat lama. Tapi dia bukan membiak di atas darat. Dia semua dalam air, dalam lumpur. Ya, wallahu a'lam. Termasuklah, tuan-tuan, apa yang orang kita makan? Siput sedut. Macam, tuan-tuan. Dia nak kata darat ke nak kata air? Saya pun confused. Sampai sekarang saya confused, tuan-tuan. Siput sedut ni duduk di darat atau di air?
Orang kampung dulu belilah siput sedut. Siput sedut. Kan? Dulu mana ada plastik, tuan-tuan kan? Kan? Bungkus gitu-gitu kata suak kabor lah, daun pisang lah. Lepas tu dia pergi singgah kedai. Nanti siput bekas tu letak dekat tepi tiang. Kan? Dia beli, dulu mana ada kilo, kati. 2 kati. Kan? Dah lepas setengah jam, 40 minit, dia pun balik. Siputnya dah tinggal sekati, tuan-tuan. Tadi 2 kati. Mana lagi sekati? Dah naik atas tiang. Siput sedut tu gerak naik atas tiang kedai. La ilaha illallah. Macam mana? Lepas tu saya pun fikir, siput ni duduk di air ke di darat? Saya pun confused. Tapi kalau orang masak, dia makan aja. Kan? Kita pun tak pernah fikir, siput ni duduk darat ke duduk ke air? Tuan, wallahu a'lam. Kan? Dah orang makan, kita makan je. Tak nak makan, diam-diam. Kan? Sebenarnya kena tahu kita kat mana siput ni. Ya. Baik, tuan-tuan. Termasuklah macam ketam batu tadi, ketam minyak tadi, sampai sekarang menjadi pertikaian. Boleh makan ke tak boleh makan? Ketam nipah yang hitam tu, pakai ketam nipah yang hitam kan. Lain kalau ketam biru tu yang memang duduk dalam laut. Tu lain. Ya. Jadi ketam, tuan-tuan. Termasuk satu, tuan-tuan. Ikan apa? Ikan tembakul. Tuan-tuan, ikan tembakul. Yang dekat kat Lumpur tu. Dia sekarang ni, dia ni haiwan darat atau haiwan air? Rasanya dia haiwan air ke darat? Rasanya haiwan air kot. Cuma dia boleh duduk di darat. Lepas tu saya tengok, kan ikan tu kecil kan? Macam mana dulu ya? Yang batu belah, batu bertangkup, dia nak makan telur ikan tembakul. Betul, tuan-tuan kan? Mana telur? Ikan tu macam tu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, dongeng orang Melayu. Adapun binatang-binatang hidup di air boleh dibagikan kepada 2 jenis, ikan dan bukan ikan. Ada 2. Binatang air ni kata ulama ada 2. Satu ikan, satu bukan ikan. Adapun jenis ikan, walau bagaimana bentuk dan rupanya halal dimakan, melainkan yang beracun. Ini sebagaimana hadis Nabi kata apa? Huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya pada yang hidup di laut itu suci, airnya mencucikan, dan lagi hal bangkainya pun halal. Yang ada dalam laut ni, tuan-tuan, bangkainya halal. Kita tak sembelih ikan kan? Nak sembelih mana? Tak ada leher. Dia semua dagingnya halal, walaupun dia dah mati. Airnya besar kan, air laut, air sungai. Ini musim hujan, tuan-tuan, orang tangkap ikan sungai. Ya Allah. Semalam ke? Semalam lagi, tuan-tuan. Orang tu mancing kat parit. Saya lalu. Saya balik mana? Balik kampung, tuan-tuan. Orang tu mancing kat parit, tuan-tuan. Ikan besar. La ilaha illallah. Masa saya lalu tu, dia bawa angkat. Ikan tu duduk. Besar. Masya Allah. Parit macam tu, tuan-tuan. Ini mesti ikan yang terlepas daripada kolam. Tadi kawan saya kat pejabat cerita, dia tengok kat tempat banjir tu, dia pergi tolong orang cuci rumah orang banjir, tuan-tuan. Orang tu tangkap ikan patin sebesar-besar, dia kata. Confirm lah ni mesti patin yang lepas daripada kolam. Kan? Ada pula yang tanya, halal ke tidak ikan-ikan ni, Ustaz? Payah pula. Betul ya tak? Betul, tuan-tuan. Ikan siapa? Tak ada tanda kan? Ada tanda situ ikan siapa? Tak ada. Jadi confused, tuan-tuan. Kan? Macam orang menjala atas, yang saya tengok tu, menjala atas jalan raya, dapat ikan tilapia. Confirm ikan tilapia ni mesti ikan kolam. Jadi ikan ni siapa punya? Tak tahu.
Halal tak halal dimakan? Sampai bab halal ni. Macam mana? Tak. Kalau kita tahu tuan ni, kena pulangkan balik. Sekarang tuan ni tak tahu. Nak kira macam mana? Tu masalah tu. Haram ni ustaz. Tapi kalau dah kena goreng tuan-tuan, halal aja dah. Tuan-tuan masa hidup ni tanya halal ke haram, tapi dah goreng tuan-tuan letak atas pinggan, makan. Itulah payah kita nak tentukan, sebab kita tak tahu tuan ni. Kalau tahu tuan tu kena pulangkan. Tuan-tuan saya nak habiskan ni. Maksudnya airnya suci itu apa dia? Untuk mengangkat najis. Ikannya halal dimakan, sama ada dah mati bersebab atau tidak bersebab. Ya. Adapun binatang yang bukan daripada jenis ikan itu ada dua. Yang hidup dua alam, darat dan laut, seperti katak atau ketam batu atau buaya, maka tidak halal dimakan. Buaya jelas. Sebab dia nak bertelur mesti di darat. Tuan-tuan pernah tengok sarang buaya? Kalau tuan-tuan lalu tepi sungai, jumpa rumput bertimbun-timbun, baik-baik, itulah sarang buaya. Dia ada dekat-dekat situ. Tuan, baik. Apa lagi? Katak. Memang dua alam. Katak dia boleh hidup dalam air, tapi dia cari makan mesti di darat. Kan? Okey. Binatang yang ada bandingannya dengan binatang darat, atau ada kaul yang menyatakan sekiranya itu halal dimakan, maka binatang air itu pun halal dimakan. Misalnya lembu laut. Apa lembu laut ni? Lembu laut ni macam singa laut. Singa laut. Dugong. Dugong tu dia memang air, kan? Dia tak duduk di darat. Ni singa laut, bukan kuda laut. Yalah singa laut, anjing laut tu kan, yang tersadai kat pantai tu. Boleh makan ke tak dia makan? Rasanya dia dua alam kan? Laut dia cuma bersantai di tepi pantai. Betul, dia masuk air balik kan. Tapi dia mesti cari makan dekat air kan. Dia makan ikan, makan lumut dan sebagainya. Barangkali harus, tuan-tuan ya. Boleh pergi tangkap, kita rasa macam tuan-tuan tak pernah rasa. Nasi balik ikan keli, tilapia, kan? Cuba rasa binatang ni, kan? Betul. Baik tuan-tuan. Ataupun yang haram sekiranya, tapi dia kata sini dimakan, banding itu haram dimakan, maka binatang air itu pun haram. Anjing laut, babi laut. Anjing laut tak boleh makan. Ada babi laut tuan-tuan, tak pernah jumpa ke? Jadi sekiranya isi laut tadi halal, adalah rezeki yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam masa menetap dan dalam masa pelayaran. Dapat dimakan seketika itu juga, dan dapat disimpan untuk beberapa lama, sama ada dikeringkan, disejukkan, atau dengan cara mengetinkannya. Halal. Sardin dalam tin, jangan tengok dah berapa tahun kan? Kadang dah 3-4 tahun, expirednya lama lagi. Allahu Akbar. Makan kan? Musim-musim banjir itulah makanan dia tuan-tuan. Sekiranya sekali lagi Allah memperingatkan bahawa berburu binatang darat yang halal dimakan haram. Larangan ini juga larangan-larangan lain hendaklah dijauhi dengan rasa takwa dan takut serta berbakti. Jadi waktu kita tak makan tu apa maksud? Waktu kita diharamkan daripada makan itu, perasaannya apa? Perasaannya tu ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Jangan kita komen, tak boleh makan ni, apa tak boleh makan. Tak, dengan perasaan takwa, dengan perasaan ibadah. Ini perintah Allah. Tinggal. Baik. Dan kerana nanti manusia akhirnya tidak akan ke mana-mana. Sebab tu Allah Ta'ala kata akhirnya apa? Kamu akan dikembalikan kepada aku. Semuanya akan dihitung oleh
Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan ya, sekadar di sini. Insya-Allah nanti kita sambung masih menceritakan bab haji tuan-tuan ya. Ni ayat ni masuk banyaknya bab haji, insya-Allah pada kesempatan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah